malam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengakap. Bertemu kita sekali lagi secara dalam talian yang dibawakan secara eksklusif oleh Unit Penerbitan Bahagian Profil Kepengakapan Kebangsaan Persekutuan Pengakap Malaysia bersempena sambutan Hari Pengakap Malaysia 2021. Hari Pengakap Malaysia buat julung-julung kalinya dirayakan selama sebulan bermula pada tahun ini. Dan Persekutuan Pengakap Malaysia telah memilih bulan September sebagai bulan perayaan Hari Pengakap Malaysia. Sudah pasti pelbagai aktiviti telah dan akan dijalankan di semua peringkat pengakap, baik di kumpulan, daerah, negeri dan peringkat kebangsaan. Dan pasti ramai yang tertanya-tanya, mengapakah bulan September menjadi bulan pilihan dan kenapa bukan bulan-bulan yang lain? Selepas Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Pengakap Sedunia menerima masuk Persekutuan Budak Pengakap Tanah Melayu pada 1 September 1957 dan nama ini ditukar kepada Persekutuan Pengakap Malaysia pada November 1964 iaitu selepas setahun penubuhan Malaysia. Ramai yang tidak mengetahui bahawa pergerakan pengakap di Malaysia bergerak di bawah Akta Persekutuan Pengakap Malaysia 1968. Sehingga kini, hanya Persekutuan Pengakap Malaysia atau ringkasannya PPM merupakan satu-satunya pertubuhan seumpamanya yang dikuatkuasakan melalui Akta Parlimen. Selepas 113 tahun ditubuhkan di Malaysia, pelbagai peristiwa suka duka serta pengalaman yang dilalui oleh organisasi dan seluruh ahlinya. Jika dihitung pada angka usia ini, sudah pasti cukup matang dan mempunyai tradisi tersendiri dalam pembangunan seluruh ahlinya. Pengakap juga merupakan organisasi beruniform yang mempunyai ahli seawal usia 6 tahun yang kita panggil sebagai pengakap lebah atau B-Scout. Seterusnya, kita ada pengakap kanak-kanak, pengakap muda untuk remaja berusia 13 hingga 15 tahun, pengakap remaja untuk remaja yang berusia 16 dan 17 tahun, pengakap raja pula untuk pengakap remaja yang telah lulus penilaian di peringkat nasional untuk mendapatkan sijil pengakap raja, pengakap kelana untuk belia dan pasukan persaudaraan pengakap bagi mereka yang melepasi usia 25 tahun ke atas. Jadi di sini kita tahu ya, pengakap bukan hanya untuk kanak-kanak sahaja. Selain itu, pengakap juga mempunyai modul latihan khusus dalam membangunkan sumber serta pewatakan ahlinya serta kemahiran asas sebagai ilmu kehidupan di masa hadapan. Tanpa melengahkan masa dan untuk cerita lebih lanjut, apa kata kita bersama-sama mendengar perutusan dari Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara iaitu yang berbahagia Major Jeneral Besar Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain bin Bidin langsung dari Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pengakap. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menjayakan program Bicara Tokoh bersempena dengan sambutan Hari Pengakap Malaysia yang julung-julung kalinya dianjurkan
pada 1 September 2021. Sambutan Hari Pengakap Malaysia tahun ini akan dilaksanakan di sepanjang bulan September. InsyaAllah, untuk tahun-tahun akan datang, ianya akan menjadi acara tahunan bagi Persekutuan Pengakap Malaysia. Untuk makluman semua, pergerakan pengakap di Malaysia telah wujud sejak 113 tahun yang lalu. Ia ditubuhkan di bawah Akta Parlimen dan mempunyai ahli di 175 negara di seluruh dunia. Sebagai sebuah pertubuhan yang bertaraf antarabangsa, pengakap mempunyai sistem tadbir urus yang cekap, hala tuju yang luas, tradisi yang khusus, prinsip pegangan yang utuh, serta modul latihan yang mantap. Saudara-saudari ahli pengakap sekalian, setelah lebih satu abad pengakap bertapak di negara ini, ia telah melahirkan ramai pemimpin dengan berbagai pencapaian yang amat membanggakan. Pengalaman serta pencapaian mereka perlu dikongsikan kepada generasi muda hari ini agar mereka sedar tentang sejarah yang lepas serta dapat memberi aspirasi untuk mencapai kejayaan di masa yang akan datang. Perkongsian ilmu ini adalah sebagai dari proses pengurusan pengetahuan atau knowledge management. Pengurusan pengetahuan dapat membantu organisasi memperkukuhkan tadbir urus, meningkatkan imej dan memperbaiki komunikasi antara warga organisasi. Pengurusan pengetahuan dilihat sebagai suatu proses yang mengawal pengumpulan, penyuntingan, penyimpanan dan penyebaran pengetahuan dalam sesebuah organisasi. Proses mengumpul maklumat ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara, termasuk melalui cerita-cerita tentang pengalaman orang-orang yang lama. Oleh yang demikian, program Bicara Tokoh Pengakap ini adalah suatu usaha yang sangat baik. Pada kali ini, tokoh yang diundang juga mempunyai peranan serta jasa yang besar kepada pengakap. Tanpa kita sedari, lagu-lagu pengakap yang kita selalu nyanyikan yang bersifat mala segar atau evergreen dicipta oleh seorang tokoh tersebut. Mereka ini mempunyai tacit knowledge, iaitu pengalaman, kebijaksanaan, wawasan serta gerak hati yang tinggi yang boleh dipelajari dan dihayati oleh generasi muda hari ini. Bagi pihak Persekutuan Pengakap Malaysia, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Tuan Haji Yaakob bin Abdul Karim dan Puan Hajah Juriah binti Syahrudin kerana dipilih menyertai program Bicara Tokoh Pengakap Malaysia 2021. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada semua warga pengakap serta dapat membakar semangat ahli-ahli untuk terus berusaha memperkasa muda remaja. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada unit profil dan penerbitan yang berjaya membawakan program ini untuk tontonan seluruh warga pengakap Malaysia. Selamat menonton, selamat beroleh manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pengakap. Terima kasih Yang Berbahagia Major Jeneral Bersara Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain bin Bidin, pemangku Ketua Pengakap Negara yang juga Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara atas kesudian memberi ucapan bersama-sama kita pada malam ini.
Sila typekan 113 di ruangan komen sebagai tanda sokongan anda penubuhan Persekutuan Pengakap Malaysia serta tepukan yang gemuruh dari seluruh warga pengakap yang berada bukan sahaja di Malaysia, malah mereka yang berada di luar negara atau di mana-mana sahaja anda berada yang boleh mengikuti siaran ini secara langsung. Baiklah, kita teruskan siaran webinar Bicara Tokoh-Tokoh Pengakap Malaysia pada malam ini, dan selama kurang dari 2 jam ini saya tidak keseorangan dan saya bakal ditemani oleh 2 insan yang cukup istimewa yang bakal berkongsi cerita suka duka mereka sejak bergelar ahli pengakap. Kita tampilkan secara eksklusif otai pengakap yang cukup dikenali suatu ketika dahulu dan kini mereka ini menjadi sumber rujukan kebanyakan ahli pengakap yang mengenali mereka. Raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasa mutuan tetap dikenang, budimu pula tetap disanjung. Menjunjung kasih buat yang diraikan, izinkan saya membaca sedikit biodata diri. Tanggal 15 November 1945, lahirlah seorang bayi lelaki milik pasangan Abdul Karim dan Salmah di sini,
di daerah ini, Batu Pahat, Johor. Diberi nama Yaakob dan membesarlah anak ini dengan penuh keriangan di zaman kanak-kanak. Warna-warni kehidupannya dicirikan lagi dengan penglibatannya dalam dunia pengangkap sejak menjejakkan kaki ke sekolah rendah. Tanpa menoleh ke belakang lagi, beliau meneruskan legasi kepengangkapannya setelah berkhidmat sebagai pendidik. Kumpulan pertamanya ialah kumpulan 11 Bandar Penggaram, iaitu pengangkap Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Luar pada tahun 1966. Seterusnya, beliau menjadi pemimpin kumpulan pengangkap di beberapa buah sekolah sekitar Batu Pahat. Semasa bertugas sebagai pensyarah di Maktab Perguruan, beliau dilantik menjadi Pesuruhjaya Kumpulan Latihan Maktab ke-35, Maktab Perguruan Batu Pahat. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Pada tahun 2005, beliau dilantik oleh Ketua Pengangkap Negara sebagai Ketua Pesuruhjaya Negeri Persekutuan Pengangkap Malaysia Negeri Johor. Pelbagai kemajuan dan kejayaan diperoleh sepanjang beliau menerajui pengangkap Johor sehingga membolehkan pengangkap Johor diiktiraf sebagai negeri terbaik di Malaysia dalam penganugerahan Malam Apresiasi Pengangkap Malaysia pada tahun 2016 dan 2018. Anugerah Ketua Pengangkap Negara Johan Keseluruhan Negeri. Pemenangnya ialah Negeri Johor. Dijemput untuk menerima hadiah Tuan Haji Abdul Singh Abdul Karim, Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Negeri Johor. Tahun mengerah keringat mencurah bakti, maka tanggal 24 Disember 2019 di Tanjung Piai, tanah terselatan benua Asia menjadi saksi. Majlis rasmi pengangkap di situ, beliau mengungkap keputusan rasmi mengundur diri memacu negeri. Tak kala itu, suasana sepi menyelubungi diri, deruan ombak tidak dipeduli, lidah keluh tidak terperi, air mata kesedihan membasahi pipi. 5 peletakan jawatan saya dan dia akan digantikan oleh timbalan, mana-mana timbalan. Jadi tauliah saya hanya akhir pada 31 Disember. Saya sempat pergi tengok kerana ujian. Lepas tu hubungan kita terus je lah sebagai seorang sahabat. Berilah sokongan penuh kepada pengganti saya. Mudah-mudahan lebih maju lagi pada masa yang datang. Kita bersama. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik pasti disanjung. Penglibatan dalam dunia kepengangkapan selama lebih separuh abad membolehkan beliau diiktiraf oleh pelbagai pihak dari dalam dan luar negara dengan pelbagai anugerah. Antaranya dari pihak Kerajaan Persekutuan iaitu Kesatria Mangkunegara KMN pada tahun 2013 dan Ahli Mangkunegara AMN pada tahun 1999. Dari pihak Kerajaan Negeri Johor pula beliau menerima pingat baik dan lama dalam perkhidmatan PLP pada tahun 2000 dan pingat Ibrahim Sultan PIS pada tahun 1988. Manakala pihak Persekutuan Pengangkap Malaysia pula telah menganugerahkan bintang semangat rimba kelas 1 dan kelas 2, pingat jasa pengangkap dan pingat perkhidmatan cemerlang. Di peringkat negara ASEAN pula beliau dianugerahkan pingat tunas melati dari pingat Medan Serumput Award oleh Pramuka Indonesia, pingat Friendship Award Persekutuan Pengangkap Negara Brunei dan juga pingat Chief Scout Commendation dari Presiden Singapura. Terang bulan di malam hari, indah gemerlap bintang bercahaya. Kasih dan sayang ikhlas terpatri, rindu bertaut sepenuh jiwa. Jasa dan bakti yang disumbangkan beliau dalam dunia kepengangkapan dan pendidikan
membolehkan beliau dipilih sebagai tokoh pengangkat Johor pada tahun 2001. Tokoh kecemerlangan kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia, anugerah khas juri Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan tokoh guru daerah Batu Pahat pada tahun 2010. Dorongan dan sokongan isteri Hajah Encun binti Mokhtar yang dinikahinya pada 3 Jun 1973 serta anak-anak membuatkan hatinya terus membara dengan dunia pengangkap. Langsung dari selatan tanah air, kita tampilkan yang berbahagia Tuan Haji Yaakob bin Abdul Karim dan yang berbahagia Puan Hajah Juriah binti Syarudin dari Kajang, Selangor. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji, Puan Hajah? Semoga sihat belaka ya. Oh, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, bila dengar orang pengangkat nak mari, aku naik sihat. Berjalan masih lagi dengan tongkat. Tapi tak apa. Dia punya hati tu seronok, semua baik. Semua jadi baik. Alhamdulillah, sihat, syukur. Terima kasih Tuan Haji dan Puan Hajah kerana sudi bersama saya untuk kita bersiaran secara langsung pada malam ini ya. Okey, baik. Kita teruskan sahaja program kita. Soalan saya yang pertama saya ajukan kepada Tuan Haji Yaakob. Boleh tak Tuan Haji ceritakan sedikit latar belakang Tuan Haji dan penglibatan Tuan Haji dalam berpengakap? Saya bersekolah di sekolah kebangsaan bandar. Sekolah itu adalah sekolah yang diletak di pinggir bandar. Jadi saya rasa sekolah itu tidak dapat membangunkan banyak perkara-perkara lain daripada pendidikan. Jadi saya tak dapat masuk mana-mana persatuan semasa sekolah rendah. Tapi bila di sekolah menengah, saya bersekolah mulanya di sekolah tinggi Batu Pahat 2 tahun kerana ditumpangkan di situ. Saya berubah sedikit penampilan diri, personality, cara gaya dan sebagainya. Hinggalah 2 tahun kemudian saya pindah ke sekolah Datuk Mentera Luar, sekolah menengah Melayu yang pertama di Malaysia. Di situ saya telah menjadi ahli pengakap di samping tugas-tugas yang lain sebagai pengawas, sebagai setiausaha persatuan sejarah sekolah tersebut, kemudian ahli gimnastik dan pemain bola tampar sekolah. Jadi pengakap ni banyak membantu saya sebenarnya dari segi penampilan diri. Dulu saya pernah katakan bahawa saya dulu penakut orangnya, tapi dengan pengakap kita jadi berani. Apatahnya kita berkemping tengah malam dalam hutan. Kemudian kalau nak buang air tengah malam tu jauh tempatnya. Jadi berani, kita jadi berani. Dan perkara itu yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keduanya ialah penampilan dengan bersama-sama kawan-kawan. Kita belajar dari kawan. Pendidikan informal banyak berlaku dalam pergerakan pengakap. Dan informal inilah yang banyak membentuk diri kita. Kerana kawan-kawan kita adalah cermin kepada diri kita. Jadi kita akan dapat banyak teguran-teguran daripada kawan-kawan berhubung dengan penampilan diri kita, sahsiah kita dan juga perkara-perkara yang berhubung dengan latar belakang kita. Dan yang ketiga yang boleh saya katakan bahawa saya mempunyai perasaan tanggungjawab yang lebih bila saya jadi pengakap. Kerana bila diarahkan oleh pemimpin pengakap untuk berkhemah misalnya, jadi kita pada masa itu di sekolah saya diarahkan untuk menyediakan segalanya. Bukan cikgu yang buat, budak-budak yang buat. Jadi tanggungjawab tu kita buat sendiri, penyediaan alatan, surat menyurat dan sebagainya. Jadi 3 perkara inilah saya rasa yang menyebabkan saya rasa saya terhutang budi sebagai seorang ahli pengakap. Untuk makluman semua, Puan Hajah Juriah
merupakan antara pemimpin pengakap yang mempunyai suara yang lunak. Dan boleh tak Puan Hajah berkongsikan sedikit latar belakang pelibatan Puan Hajah dalam dunia kepengakapan? Selain daripada aktiviti pengakap, saya juga agak involved socially dengan Persatuan WI, Women Institute, dan Persatuan Klinik Kerajaan Beranang. Jadi I di situ aktiviti lain. Lepas tu ada di Tampin, dia Persatuan Karyawan. Lagu-lagu 60-an ni dia kutip. Jadi saya ni pun kena kutip lah sebab konon-konon pandai menyanyi. Saya join aja dia orang. I just want to know what happened. And then as a pengurusi bakat, I was in di Kuching. Di situ saya dapat AMN. By Agong. Jadi kan di situ saya masuk banyak aktiviti seperti perkumpulan wanita di Kuching. Jadi bila balik mai sini, jadi saya masuk setiausaha juga lagi, tapi di bahagian lain. Jadi bila saya di KL, saya jadi persatuan dalam Persatuan Guru-Guru Lepasan Maktab Perempuan Melayu Melaka. Jadi bahagian wilayah persekutuan, saya dilantik jadi setiausaha ever since dia ditubuhkan. 12 tahun dah. 12-14 tahun. Jadi situ saya banyak berkumpul, berinteraksi lah dengan, and then you can make your own program, bawa you punya persatuan, and then Persatuan Pencen. Kita biasa mendengar ungkapan, tak kenal maka tak cinta. Agaknya lah Tuan Haji, siapakah yang harus dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan yang membawa Tuan Haji terjun dalam dunia berpengakap ini? Saya rasa tak ada siapa yang patut saya salahkan. Malah saya bersyukur kepada guru-guru saya yang telah membawa saya dalam ilmu pengakap. Khususnya bekas pengetua ataupun guru besar pada ketika itu, Cikgu Razak bin Raus. Dia juga pemimpin pengakap. Kemudian Cikgu Abu bin Juraimi. Kemudian Cikgu Daud bin Ibrahim. Ini 3 orang yang betul-betul membawa saya dalam pergerakan pengakap di sekolah dan sepatu di daerah dan di Johor. Dan bila dah di sekolah, kita terlibat pula dengan kegiatan pengakap di daerah. Di situ saya kenal lagi ramai pemimpin-pemimpin pengakap yang boleh saya jadikan contoh. Misalnya Tuan Haji Ibrahim Jonit. Dia itu sifu saya sebenarnya. Banyak saya belajar daripada dia. Tuan Haji Muhammad Diah bin Abdul Rahman. Dia boleh saya katakan dia kontak dengan orang ramai, dengan pihak daerah, pengurusan daerah sangat kuat. Jadi kita nampak bahawa pengakap ni bukan saja setakat di sekolah, tapi berlega di masyarakat, pentadbiran dan sebagainya. Jadi saya tidak menyalahkan pemimpin pengakap lah. Saya syukur kerana dengan mereka lah saya kenal pengakap, dan daripada itu juga saya ingin mengembangkan apa yang telah dibuat oleh guru-guru saya. Bagaimana pula dengan Puan Hajah? Siapa yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan dunia pengakap ini kepada Puan Hajah? Do you realize that I'm having some disease that I'm not told you? I'm having Parkinson. Having Parkinson. Tapi I was under KPJ punya specialist. Dia bagi I, and you don't see me mengeletak ke apa ke, because when you take that one with a full heart saying I'm not going to be sick, or I'm not going to follow what the disease tell me to do, I will do according to what I want to do. First, orang yang yang kena marah, Datuk KK. I know Mr. Horace Santa Maria from Melaka. Bila I keluar pada maktab, dia still hubungi.
but I was in Bagan Serai, dia still hubungi, are you singing the songs that I used to teach you, Juria? Jadi bila I kahwin, dia datang daripada Melaka. Dia datang. Jadi I pegang cakap dia, bila you have talent, make use of your talent. Jadi dia kata, you jangan malu. If you make mistake, others will correct you. You don't show, how can you know that you are creating a mistake? Betul juga apa Serani cakap. Jadi bila I got married to an army officer, I was exposed to a lot of social gathering. Apabila saya berkongsi cerita saya sebagai seorang pengakap, ramai yang beranggapan pengakap ini bukan untuk budak-budak sekolah saja ke? Kan? Dia bertanya lah. Bukan untuk kanak-kanak, untuk budak-budak sekolah, apa yang orang dewasa buat dalam pengakap? Itu persoalan yang selalu diajukan kalau saya tanya, saya kata bagi tahu saya sedang menjalankan aktiviti pengakap. Jadi apa pandangan Tuan Haji Yaakob yang pernah menjadi mantan Ketua Persatuan Negeri Johor untuk menjelaskan atau memperbetulkan anggapan orang ramai ini terhadap ahli pengakap dewasa ni? Di negara kita, pengakap ini ialah school base. Jadi sebab itulah pengakap-pengakap ditubuhkan di sekolah-sekolah. Tapi di negara lain, dia kepada society base, kepada kumpulan-kumpulan masyarakat. Jadi ramai orang luar yang bukan guru terlibat sama dalam pengakap-pengakap. Tapi di Malaysia pun begitu juga sepatutnya. Walau macam mana pun masih ada ramai pemimpin pengakap kita yang bukan guru. Kerana dalam pengakap-pengakap, selain daripada jadi pemimpin, kita boleh juga terlibat sama sebagai ahli majlis. Ahli majlis yang pakai warna hijau. Jadi dia boleh menyokong pengakap-pengakap. Boleh juga kepada mereka yang pernah jadi pengakap, tapi bila dah sampai umur 17 tahun, dah kerja, dah tak ada masa nak jadi pengakap, tapi minat untuk pengakap dia masih ada. Jadi dia boleh masuk persaudaraan BP, BP Guild, iaitu orang yang dah berhenti pengakap tapi masih berjiwa pengakap. Dan yang ketiga ialah mereka yang ada sijil pengakap raja yang ingin kembangkan ilmu dia itu dan juga ingin bersatu semula dengan ahli-ahli pengakap yang lain, dia tubuhkan persaudaraan pengakap raja. Jadi pengakap ni bukan saya setakat cikgu sekolah, pemimpin-pemimpin atau budak-budak, tapi orang-orang luar juga dalam pengakap-pengakap. Sebab tu kita lihat dalam pengakap Malaysia ada lawyer, ramai peguam-peguam yang dulu pengakap ataupun yang tak pernah jadi pengakap pun masih juga masuk dalam pengakap-pengakap. Kita ada doktor, ramai doktor yang jadi pengakap-pengakap yang menganggotai pengakap-pengakap, yang businessman. Jadi mereka membantu pengakap-pengakap ataupun mereka suka dengan pengakap-pengakap dan ingin tolong memajukan pengakap-pengakap. Kita lihat mantan Imam Masjid Negara daripada Terengganu pun pernah jadi pengakap juga. Tapi bila dia dah berhenti, dia bekerja sebagai Imam Masjid Negara, dia ingin juga teruskan sebagai pengakap. Jadi dia akan terus menyumbang pengakap-pengakap. Di Johor ni, Timbalan Mufti kita juga seorang ahli pengakap. Jadi kita pun rasa dia pun pernah bercakap, dia pernah berkata bahawa kalau saya ada masa, saya nak tolong pengakap-pengakap. Jadi kita nampak bahawa pengakap-pengakap ni bukan di sekolah saja. Terutama sekali kalau pengakap-pengakap open group, iaitu pengakap-pengakap terbuka. Dia panggil pengakap terbuka. Kemudian kumpulan-kumpulan ahli-ahli majlis pengakap daerah boleh dianggotai oleh orang lain yang bukan pengakap, tetapi niatnya untuk majukan pengakap-pengakap.
Puan Hajah Juriah pula, apa komen puan terhadap perkara ini? Bagaimana nak menjelaskan bahawa dalam berpengakap ini kita bukan ada kanak-kanak sahaja tapi kita juga ada ahli dewasa. Itu sebab dia masa sekolah dulu dia jadi cikgu pengakap disuruh. Macam sort of paksa. Dia tak build interest. Jadi quite different from me. I punya miang dari sebelum jadi cikgu pengakap, masa di maktab lagi, I dah nak masuk semua tu. Jadi bila I was transferred to a school in Taman Bukit Maluri, first thing I tanya, ibu pejabat pendidikan wilayah, tanya, you suka apa Juriah? I suka you bagi I koko punya head. Kalau koko you kena bawa dia pergi pengakap. No problem. Jadi I bawa masuk pergi ke sekolah, pergi ke Taman Bukit Maluri, tapi I attach myself to the HQ persatuan dekat ni pejabat pelajaran wilayah. Jadi bila dia orang tahu I ada kat situ, kita kena baik dengan bos-bos yang ada. Jangan dia buat sombong hang bini pegawai nak buat sombong. Jadi dekat situ I build up the interest. Aku lepas pada ni aku nak pergi mana? Jadi apa I punya interest? Bila I balik ke Jalan Geni, 2 kali I pergi Jalan Geni, I build up persatuan ibu bapa untuk pengakap punya dekat sekolah tu. Jadi bila nak ada perjumpaan apa-apa, parents dia kita jemput. Jadi cikgu besar dia kata, oh parents boleh jemput. Bila cikgu sign persatuan ni nak diregisterkan, dia ada kumpulan yang tidak beruniform. Bapa-bapa dia jadi ahli. This is where we get money to run the persatuan, to run your pengakap. Tidak nak dapat duit macam mana. So, kita attract dulu parent dia, suruh jadi ahli. You don't have to do anything. Let me do it. You just sign the borang ahli. I'll go to the even sekarang duit kalau sekarang tak tahu lah berapa. Tapi kalau dulu nak jadi AJK persatuan tak beruniform, RM5 for life. Jadi I kata, okay. Guru besar pun terperanjat. Dia kata, I have been with this school so long that I never heard of that. Banyak kerja lah. Seperti yang saya nyatakan di awal tadi, pengakap ini sememangnya mempunyai modul latihan di setiap peringkat keahlian. Sama ada B-Scout, pengakap kanak-kanak, pengakap remaja, pengakap muda, pengakap kelana, termasuklah pemimpin-pemimpin pengakap, dia ada modul latihannya yang dikatakan antara yang terbaik dalam pembangunan modal insan. Selama berpengakap, masing-masing sudah mencecah puluhan tahun, ya, Hajah Juriah dan Tuan Haji Yaakob. Jadi, apakah modul latihan pengakap ini cukup berguna atau terkesan kepada diri Tuan Haji dan Puan Hajah sehingga hari ini? Silakan, siapa yang nak menjawab persoalan ini? Saya pengakap lama, 55 tahun. Jadi pengakap saya bermula di sekolah dari luar, lepas tu di Semerah. Masa di Semerah tu, saya nampak banyak perkara yang boleh saya timbulkan. Pertamanya ialah mencari dana. Jadi dengan pergerakan pengakap, kita boleh berusaha untuk mencari dana. Jadi itulah sepatutnya dilakukan oleh organisasi pengakap yang di peringkat daerah atau peringkat negeri atau peringkat kebangsaan. Jadi kita tak boleh mengharapkan derma saja daripada orang atau orang kita minta orang beri sokongan pada kita, tapi kita cari sendiri. Jadi apa yang saya buat semasa saya jadi pemimpin pengakap di Sekolah Menengah Semerah ialah kita cari kewangan. Iaitu dengan membuat pada masa dulu TV belum ada sangat. Wayang pun di Semerah tu tak ada. Jadi kita buat wayang pacak.
Jadi kita cari pembekal filem-filem ni. Dia datang ke sekolah, buat persembahan ataupun buat tayangan gambar, dan kita kutip duit daripada penonton-penonton orang ramai untuk menderma sambil menonton wayang gambar. Jadi saya rasa ini yang banyak yang masih kurang pada pengakap-pengakap kita sekarang ni. Kita masih lagi mohon dana daripada orang. Kita tak usaha cari sendiri. Jadi saya rasa itulah yang saya nampak dapat membantu saya dalam kehidupan berpengakap, dalam menjalankan tugas sebagai pengakap. Selain daripada membuat tayangan gambar tu, kita juga membuat cabutan bertuah. Jual satu kupon 10 sen, kemudian dapatkan hadiah, kemudian kita jual pada murid sekolah. Jadi inilah yang pada saya ilmu yang dapat dari pengakap-pengakap. Kerana pengakap berusaha sendiri, buat secara habis baik, selalu sedia. Jadi kita dapat menanamkan semangat berusaha untuk memajukan diri kita. Itu yang saya rasa semasa saya di sekolah, menjadi pemimpin di sekolah. Jadi saya terapkan juga semasa saya jadi Pesuruhjaya Daerah di Semerah. Jadi ada program-program yang saya buat bagi mencari dana, bagi kegiatan, bagi pertubuhan di daerah. Saya rasa itulah yang. Always be humble. Always be humble. Jangan ingat you dah pegang sesuatu macam manik kayu 3, pergi satu maktab tu, I tunjuk I ada manik kayu 3. I tak boleh buat tu kerja-kerja macam tu. That's one thing. That's what persatuan I ajak. My grandmother, bukan grandmother, my mother-in-law, my late mother-in-law taught me, kita jangan sombong dengan orang. Dia boleh jadi di sini dia pangkat besar. Pada tempat lain orang tak pandang dia. You pun begitu juga. Lagipun ada sometimes you need to know something. Cooking ke apa ke. Husband tak ada rumah, dia dah pergi pergi ke kerja lah, tinggal you 2-3 bulan. So who are your friends? Isteri daripada yang you kenal. Jadi kita gather bakat punya group, belajar masak. Masa duduk kat Kuching, rumah kita dia ada macam, kalau ada rank dia flat. Macam ni apartment lah. Bawah apartment tu I buatkan cooking lesson punya area. Barulah dia merasa datang tempat pegawai. Selalu kita ni kalau depa pegawai, kalau depa ada rank, tak salah. Nanti depa tak reti nak makan dengan sudut kita. Kata, this is where we learn. This is where we learn. And then kadang-kadang I tu suka melawak. Bilang, "Oi, Kak Syafa, apa macam makan macam tu you? Aku tak biasalah makan bersudu-sudu. Ni sedap. Cikgu tak nak cuba ke? Boleh. Tempat basuh tangan kat mana? Ada tu. Mau ke? Mau. Basuh dulu 5 jari nak. Pergi. And I ate with them. Jadi bila dia orang tanya, I kalau pergi perjumpaan apa-apa ke unit, dia orang datang ambil kereta I masa tu, kereta apa ke? Orang sambil panggil kereta Cikgu Juria punya bakat car coming. Who wants to go to her car? Semua dah. Tapi bakat car tu lah. I pergi ambil. Lepas tu I pergi tengok lori bawa dia bakat dia pergi buat tempat perjumpaan. I ikut dah belakang. Lepas tu bila sampai nak balik pergi rumah dia, "Cikgu, besok datang makan." Apa lagi? Takkan I seorang, bawa anak-anak dengan tuan sekali. Apa lagi? Takkan seorang lagi. Dah, I dah jemput dah 2-3 orang, kita makan di bawah. So, I have lots of friends. Janganlah orang perkenal kita sikit, kita nak ambil hati. Itu masa dia.
masa kita. Kan? Begitu juga dengan budak-budak ni. Cucu-cucu ni. Tak maulah kawan dia. Dia mengata kita. Apa, kata tak apa. Tapi dia orang kata kita, as long as dia kata tu mendatangkan satu nasihat pada kita. Itulah dia cerita. Baiklah, saudara-saudari sekalian, kita berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kita akan sambung selepas ini. Saya Badim Berutih, Ketua Masyarakat Pengakap Negeri Johor mengucapkan selamat menyambut Hari Pengakap Malaysia tahun 2021. Salam Pengakap. Selamat menyambut Hari Pengakap. Pengakap berintegriti, cemerlang organisasi. 113 tahun Pengakap Malaysia. Salam Pengakap. Selamat menyambut Hari Pengakap Malaysia. Pengakap berintegriti, organisasi cemerlang. 113 tahun Pengakap Malaysia. Assalamualaikum dan salam Pengakap. Saya Alia Hafizah binti Muhammad Hafiz dari PKK Kumpulan 12 SK51 PPM Daerah Melimau, Melaka. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pengakap Malaysia yang julung kalinya disambut pada tahun ini. Semoga ahli-ahli pengakap Malaysia akan terus cemerlang dalam aktiviti kepengakapan norma baru dan pada masa akan datang. Selamat Hari Pengakap Malaysia. Halo, nama saya Benjamin Chew, Wakil Pengakap daripada Kumpulan 23 Ceras, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada hari yang mulia ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pengakap Malaysia kepada seluruh ahli-ahli pengakap Malaysia. Seperti pengakap pengasas kita, Lord Baden-Powell, pernah cakap, once a scout, always a scout. Terima kasih. I am Esther Tang Yushan. I'm Chong Chiu Hui from Lok Mun Shun. I'm Lin Jackie from NDC Tenggera Melaka Scouts. From NDC Tenggera Melaka Scouts. From NDC Tenggera Melaka Scouts. Happy Malaysia Scout Day. 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 Happy Malaysia Scouts Day. Happy Malaysia Scout Day. Happy Malaysia Scouts Day. Happy Malaysia Scouts Day. Saya pengakap Malaysia. Dari negeri Melaka. Dari pengakap remaja. Saya pengakap Kelana. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pengakap Malaysia. 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 Happy Malaysia Scout Day. Happy Malaysia Scout Day. Happy Malaysia Scout Day. Happy Malaysia Scout Day. Marilah kita menyertai aktiviti yang diadakan sepanjang bulan September pada Hari Pengakap Malaysia ke-113. Sekali berpengakap, selama berpengakap. Once a scout, always a scout. 一日同军，一世同军。一日同军，一世同军。 Sekali berpengakap, selamanya berpengakap. Pengakap berintegriti, cemerlang organisasi. Pengakap berintegriti, cemerlang organisasi. Selamat menyambut Hari Pengakap Malaysia. Pengakap berintegriti, organisasi cemerlang. 113 tahun Pengakap Malaysia. Kita kembali semula.
Itulah hebatnya ahli-ahli pengakap kita yang cukup bersemangat untuk terus berpengakap dalam suasana kebiasaan baru serta kelaziman baru ini. Tidak dapat bersemuka, tidak semestinya kita terhenti segala aktiviti. Kepada yang baru bersama-sama kami, selamat datang ke program Bicara Tokoh-Tokoh Pengakap 2021 bersempena Hari Pengakap Malaysia, dan bersama-sama kita di dalam talian sekarang ini iaitu dua tokoh yang cukup besar sumbangan mereka kepada pengakap, iaitu Tuan Haji Yaakob Karim, mantan Ketua Pusuruhjaya Pengakap Negeri Johor. So orang Johor mesti ramai yang kenal kan Tuan Haji Yaakob ni. Dan kita bawakan langsung dari Batu Pahat ya, dan juga Hajah Juriah Syarudin, iaitu individu yang bertanggungjawab mengubah lagu-lagu pengakap malas segar yang selalu kita nyanyikan ketika perkemahan. Seperti di sini senang, di sana senang, kan? Pernah dengar kan? Bukan saja pernah dengar, kita pun kena menyanyi. Pemimpin-pemimpin pun pernah dipaksa untuk menyanyi bersama ketika kursus Manik Kayu kan. Jadi Puan Hajah Juriah, boleh tak Puan nyanyikan sedikit lagu-lagu yang masih dalam ingatan Puan Hajah Juriah untuk kita dengar bersama-sama pada malam ini live, secara live ni Puan Hajah Juriah nak nyanyi dengan kita. Lagu yang I suka sangat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, sekolah pun senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. That is a simple song to start with. Budak-budak akan ikut sebab dia tahu lagu tu. Jadi nak to make it interesting, you buat depa in section. Buat macam mana? Bukan bagi siang-siang. Nyanyi. Di sini senang grup tu. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi cikgu lagi sekali. Bila cikgu tunjuk kat kumpulan tu bersuara. Kita start lagi sekali. Di sini senang, sebab dalam pengakap you must be alert. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Your expression muka. Kalau you buat macam ni, depa pun buat macam ni. Di mana-mana pun hatiku senang. Apa itu kalau hari tu hari hujan, di sekolah tenang, nak balik susah, di mana-mana hatiku susah. You tukar lagu. Tapi lagu-lagu macam ni, budak-budak senang dapat. Senang dapat. Jadi, those are parts of life that I went through. Salam pengakap dari Wilayah Persekutuan Labuan.
Baik. Puan Hajah, siapakah orang yang benar-benar telah mendorong Puan Hajah untuk mencipta lagu-lagu pengakap ini? Sebab kita tengok lagu-lagu ni semua happening saja kan. Ada pergerakan, ada mimik muka, semua ni. Siapa yang mendorong Puan Hajah untuk mencipta lagu-lagu pengakap ini? Okey. Bila kita nak menyanyi, we must know our own voice. We must know kita tak lari daripada proper vocal. Jadi masa I jadi guru sementara di Taiping, my uncle who was I stayed with him, dia pandai main biola. Dia kata balik dari sekolah nanti, Jo, mai arwah dah, Pak Lang ajak you nyanyi. Dia main biola, dia kalau salah key kan, dia kata, itu dah sumbang. Dia tahu. Sekarang you dengar, I bagi you the correct key. I belajar kat dia. Balik je daripada sekolah, setahun I jadi guru sementara. Belajar tu, semua I tahu dah. Jadi rhythm pun diajar. Macam mana you nak tahu rhythm? Sebab masa sekolah dulu, ayah tak ada lah belajar muzik ni. Dia kata tak, nak pergi mana muzik ni. Jadi I belajar. It was in Taiping. Jadi bila I dapat offer to go to MPPM Melaka, I got it there. Because kat situ I belajar, you know how to introduce yourself lah kan. You don't be so proud of yourself. I was made ajak chorus tu. Jadi kita kata conductor by the lecturer. Jadi I conduct lagu-lagu pengakap, lagu-lagu college I conduct. Jadi I conduct yang itu, I pun berkawan dengan RTM Melaka. Masa tu depa jemput I datang buat part time suara. Part time suara. Jadi lepas pada tu depa kata, Cikgu Juria, you main nanti kami ambil daripada maktab pergi ke Melaka punya BBC, and then you ambil part of it. Kita ambil part by part lah. Dulu sendiwara di radio kan. Jadi kan I ni tadi melesek lah gunung, ada 2-3 orang lagi. Jadi belajar macam mana keluarkan voice when people don't see you. Di situ pun kalau tak tahu buat tak tahu. Jadi itulah cara I pun. Baiklah, Tuan Haji Yaakob, saya nak tanya soalan. Apakah pencapaian tertinggi yang diperoleh oleh Tuan Haji selama Tuan Haji berpengakap? Penghormatan yang diberi kepada saya anggap bahawa itu bukan penghormatan kepada saya seorang lah. Penghormatan kepada tim saya dan penghormatan kepada pergerakan pengakap negeri Johor. Saya telah dianugerahkan pertamanya oleh Kebawah Duli Seri Paduka Baginda Tan Agong 2 pingat. Pertama Ahli Mangkunegara pada tahun 1988 dan satu lagi ialah Kesatria Mangkunegara KMN yang saya dapat pada tahun 2000. Di Kerajaan Negeri pula, Duli Yang Mulia Sultan Johor telah menugerahkan saya 2 juga pingat. Satu ialah pingat Ibrahim Sultan dan yang kedua ialah pingat lama dan baik dalam perkhidmatan. Jadi 4 pingat ini saya dapat daripada Kerajaan Negeri. Di pihak Ibu Pejabat pula, saya dapat ialah semangat rimba emas. Yang kedua bawah semangat padi. Kerana semangat padi saya tak boleh. Dia orang tertentu je. Jadi saya dapat semangat rimba emas dan dia anugerahkan semasa majlis yang dijalankan di Istana Arau Polis. Saya terdapat pingat tersebut. Tapi sebelum tu saya dapatlah pingat-pingat lain, semangat rimba perak, semangat pingat cermelang, pingat pengatan baik, pingat
jasa pengakap dan sebagainya. Selain daripada itu juga, saya juga telah diiktiraf oleh pengakap-pengakap dari kawan-kawan kita di seberang laut. Saya telah diberi oleh Presiden Tuan Yang Terutama Bapa Bambang Susilo. Dalam masa hari Pramuka, sambutan Hari Pramuka, saya telah dianugerahkan pingat Tunas Melati. Tunas Melati ini tinggi pingatnya. Pemimpin-pemimpin dia, gubernur dia pun payah nak dapat. Saya telah dianugerahkan pingat semangat Tunas Melati, dan saya adalah orang yang ketujuh di Malaysia yang dapat pingat semangat Tunas Melati ini. Selain daripada itu juga, saya telah diberi anugerah oleh Kebah Duli Tuanku Sultan Brunei, satu pingat yang diberikan semasa dijalankan perkhemahan di sana. Saya telah menerima daripada Kebah Duli Sultan Brunei. Dan yang terakhir, tahun 2019, saya telah dapat lagi satu pingat penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Singapura, Puan Tuan Yang Pertama Puan Halimah Yaakob, pingat International Relationship yang diberikan kepada saya. Jadi 3 luar negara. Kemudian yang dalam negeri adalah juga diberikan, misalnya Pulau Pinang beri saya, Perak juga beri saya, Melaka, yang paling awal sekali Melaka lah anugerah Presiden. Jadi itulah pingat-pingat yang diberikan kepada saya. Tetapi ada juga pingat lain, tetapi dia bukan bentuk pingat, dia bentuk anugerah khas. Saya telah diiktiraf sebagai pemenang co-curriculum peringkat kebangsaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebelum itu saya dah dapat di peringkat negeri Johor. Begitu juga anugerah yang sama, iaitu co-curriculum, pemimpin co-curriculum peringkat negeri. Sebelum itu peringkat negeri oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dan tahun yang sama diiktiraf di peringkat kebangsaan. Anugerah khas juri nama dia, iaitu kepada pemimpin co-curriculum Kementerian Pendidikan. Telah disempurnakan oleh pengarah pelajaran pada ketika itu. Jadi itu anugerah-anugerah yang saya adalah. Selain pada anugerah biasa, tokoh guru, tokoh mahal hijrah daerah, pengakap-pengakap, tokoh pengakap negeri Johor, tokoh pemimpin pengakap negeri Johor, dan lain-lain anugerah yang biasalah yang diberikan kepada saya. Saya anggap bahawa anugerah itu, seperti mana saya katakan tadi, bukanlah anugerah untuk saya, tapi adalah anugerah untuk juga kawan-kawan saya dan juga anugerah kepada pengakap negeri Johor. Hajah Juriah pula bagaimana? Dah 50 tahun dalam pengakap ni, apakah pencapaian tertinggi atau pingat yang telah Puan peroleh? Dalam pengakap, pencapaian tertinggi I jadi jurulatih antarabangsa. Pencapaian tertinggi. Anugerah yang pengakap punya ni, itulah yang tertinggi sekali, CLT tu. You must have 4B baru you boleh capai tu. Jadi yang tu anugerah yang lagi masa I di Kuching, dia nak pengakap punya aktiviti, dia nak social punya aktiviti, dia nak kebudayaan. Masa you are in Sarawak, you join dia orang punya aktiviti, pergi rumah panjang apa semua. So I was dianugerahkan in AMN. Baik, setelah mendapat pengiktirafan atau anugerah ini, ada berlaku apa-apa perubahan atau tidak dalam Puan Hajah dan Tuan Haji berpengakap? Pertama kita banggalah, dan ini menjadikan kita lebih bermotivasi untuk memajukan pengakap-pengakap. Kalau saya dah dapat AMN, maknanya kalau saya rasa saya bangga, saya dah berhenti dah. Tapi saya terus kerja dan terus kerja untuk memajukan pengakap. Kerana saya teringat kepada kata-kata daripada seorang ahli pendidik. Namanya ialah Robert Stanley. Robert Stanley yang adalah seorang ahli pendidik.
dia mengkaji 700 orang bilioner di Amerika Syarikat yang berjaya. Ikut dapatan dia, Robert Stanley kata, orang yang berjaya ini orang yang kerja keras. Orang yang kerja keras. Orang yang banyak berusaha untuk memajukan. Kalau jadi ketua suatu pemimpin, satu organisasi, dia akan bekerja keras untuk memajukan organisasi dia. Yang keduanya, kata Robert Stanley, ialah dia jujur. Jadi pengakap, kalau nak jadi pengakap, lebih-lebih lagi pemimpin pengakap, mesti jujur. Mesti ikhlas kerja. Niat kita kepada Allah, niat kita untuk memajukan bangsa, untuk memajukan negara. Dan yang ketiga, ialah kalau kita dah dapat penghargaan tu, jangan lupa sokongan kawan-kawan. Kerana sokongan kawan-kawan ini pada saya sangat penting. Dan kita harap pula kawan-kawan kita juga akan dapat anugerah macam mana yang kita dapat ini. Kerana anugerah itu bukan anugerah kita, anugerah mereka juga. Jadi kita cari jalan, cari usaha untuk memajukan mereka pula untuk mendapatkan sokongan. Sokongan ini mungkin sokongan dari segi motivasi atau dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya pingat-pingat yang saya sebutkan tadi. Kak Jo tak pernah met with a negative atmosphere. Tak pernah. Boleh jadi my approach to them. Kod dia persimpan, kita tak tahu. Tapi yang mana yang apa ni, yang I punya approach, dia tak ada lagi yang nak kecil hati. Kalau nak kata kecil hati, aku tak main lah ni. Pi buat apa ni? Dia bayar mai-mai. Kita bayar sendiri. Kan? Siapa nak bayar kita? Bayar sendiri. Jadi aku tak main lah. Apa ni? Tak ada. You always think, kalau orang marah, there must be something wrong with you. Wrong with you. And then, find out what is your, the wrong side of what you have done. Okey, baik. Sebagai veteran pengakap, ya, Tuan Haji Yaakob selama 40 tahun dan Puan Haji Juriah 50 tahun, jubli emas tu, ya, dalam berpengakap. Okey, sudah pasti ada pasang surutnya. Jadi boleh tak Tuan Haji dan Puan Haja kongsikan cabaran-cabaran yang telah ditempuhi sepanjang 40 tahun, 50 tahun ini dalam berpengakap? Cabaran ni banyak sebenarnya. Bukan semua manis dalam pergerakan pengakap. Saya contoh dalam pergerakan pemimpin dulu, sebagai pemimpin. Tadi saya kata kita usaha untuk mendapatkan dana dengan buat wayang gambar, dengan cari derma orang. Jadi dia punya cabaran macam buat wayang gambar ni. Kalau yang pertama okeylah. Kalau yang kedua ada pula masalah timbul. Wire tak boleh pasang. Tak boleh hidup dia punya generator. Jadi satu padang tempat buat wayang gambar tu mengaruk. Dan nak cari siapa penganjur dia. Jadi kita terpaksa lari lah. Jadi kita terpaksa cari dia punya token dia untuk menguruskan tu. Orang nak pukul kita. Jadi kalau kita lemah semangat, tak payahlah, berhentilah. Tapi tak, buat lagi wayang gambar lagi. Kepada masa kita bawa pengakap luar negara, saya pernah 7 kali dilantik ketua kontijen Malaysia dalam Jamboree Seberang Laut di Thailand, di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Belanda. Memang terjadi perkara-perkara yang kita tak jangka. Misalnya di Thailand, kita balik lalu Padang Besar. Tiba di Padang Besar, tengok rupanya kita punya pasport tu dah mati tu. Dah mati. Dan dia dah kena tahan dengan custom. Dia gonding. Akhirnya kita carilah jalan yang terbaiknya. Apa yang dia nak, kita bagilah. Jadi takut sebenarnya, kita takut. Kerana kalau Thailand ni, kalau salah, masuk penjara je kan. Jadi itu tak lemahkan semangat. Pergi lagi. Itu kali pertama pergi, dah kena tahan, dah sangkut immigration. Lepas tu pergi lagi. Saya 5 kali pergi Thailand dengan naik kereta api dari Padang Besar. Tak serik. Pergi lagi. Kemudian juga di Thailand, bila kita kata
budak-budak kumpul dekat stesen kereta api pukul 9 pagi. 9 pagi bila sampai, ada lagi yang tak datang, tak sampai. Pergi shopping kan. Thailand, shopping memang menjadi satu amalan budak-budak. Ni budak-budak yang banyak duit lah. Sampai pukul 9, kereta api dah bunyi, dah tun, nak jalan. Saya pun panggil timbalan. Okey, timbalan ketua kontijen. Awak bawa balik kontijen, saya tunggu budak ni. Kalau dia tak balik, saya akan tinggal. Besok saya balik dengan budak ni. Kebetulan pula Tuhan nak tunjukkan, tetapi nak gerak je budak tu sampai. Jadi itu menimbulkan kemarahan jugalah. Walaupun saya rasa saya dapat kontrol, tapi saya marah juga pada hari itu. Dan orang satu stesen kereta api itu memandang ke arah saya bila saya marah. Patut saya tak boleh buat demikian. Tapi saya tak boleh tahan. Kerana kalau dia tak datang pada hari tersebut, susah bagi kontijen nak balik, nak tunggu dia lagi dengan urusan-urusan yang berkaitan. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa menjadi titik hitam lah dalam pergerakan-pergerakan. Kemudian selain daripada itu juga dalam pergerakan-pergerakan yang selalu terjadi ialah perebutan kuasa. Di Johor ni saya telah buat satu peralihan kuasa yang sangat lancar. Jadi bila saya melepaskan jawatan, tak ada masalah dari segi pengganti saya. Dia dapat sokongan daripada pemimpin-pemimpin dan mudah bagi dia. Kerana saya telah tunjukkan dia cara-cara yang terbaik, pedoman-pedoman yang patut dilakukan. Tetapi semasa saya memula memegang jawatan Persatuan Negeri, ada sedikit perebutan kuasa. Kerana saya ada berhenti sekejap dalam pengakap negeri Johor kerana saya berkhidmat di Majlis Pengakap Kumpulan Latihan Malaysia di Maktab Perguruan. Jadi bila saya habis tempoh di Maktab Perguruan, saya kembali ke negeri, saya dikira junior. Bila junior, kerana orang ni dah senior lama, dia rasa patut dia yang jadi Putrajaya Negeri. Tapi Datuk KK, Datuk Kementerian Kaca dengan Tuan Haji Abdul Rahman bin Mat SU pada masa itu hendakkan saya. Jadi walau macam mana pun walaupun dipilih saya, tapi perasaan tidak puas hati itu berlaku sikit. Tapi saya dengan izin Allah dapat mengatasi perkara itu sedikit demi sedikit, dan perkara-perkara yang jadi titik hitam dalam pergerakan-pergerakan itu hapuslah dan sehinggalah hari ini. Dan Johor merupakan negeri yang terbaik, yang termaju, kalau boleh saya katakanlah, dalam pergerakan-pergerakan di Malaysia ini berdasarkan kepada prestasi kan. Malam prestasi yang dibuat oleh Persatuan Pergerakan Malaysia dua kali, 2016 dengan 2018. 2016 Johor telah menang Johan keseluruhan dengan menggondol 13 hadiah daripada 26. Dan tahun berikutnya 2018 juga kita telah menang dengan sebanyak 13 hadiah lagi daripada 26 hadiah. Jadi 2 kali betul-betul kita menang. Dan patutnya 2020 ni, tapi PKP membatas pertandingan tersebut. Dan saya yakin kalau dibuat juga pada tahun 2020, Johor juga akan menang. Dan kita akan simpan piala perisai pusingan itu, sepatutnya kita simpan teruslah. Ini kesedaran daripada pemimpin-pemimpin saya lah. Saya sangat respect kepada pemimpin-pemimpin saya. Cabarannya dulu bila saya pergi khusus ke Kelantan, naik kereta dengan KSU headquarters arwah Cik Mat, ada 2-3 orang lagi naik kereta dia, kita bayarlah duit minyak, kita sampai kat sana dan dia orang sana di mana-mana pun mesti ada yang tak berkenan kan. Jadi bila kita nak pergi makan,
2-3 orang tu mestilah kawan I pergi beli makanan kan. Depa tak apalah, depa nak boycott lah. Jadi my boss from that camp pergi explain to them, because this is pengakap. She wants to go and buy food, she must have somebody, her leader, to accompany her. Jadi from there we learn, lain kali kalau hampa nak ajak cik, hampa kena think of another lady to accompany, to do some work, buat clerical job in the group. Betul juga. You tengok, kita tak ada apa-apa, tapi orang kampung, dia tak itulah. Jadi betul juga kata Kak Jo tu. Hang jangan dengar aku bercakap. Cara aku bercakap macam aku dah kena 10 tahun. Tapi itulah cara. Kita ada cara kita kan. Okey, kita semua sedia maklum bahawa Haji Yaakob dan Hajah Juriah merupakan mantan pemimpin pengakap. Jadi sepanjang tempoh memimpin pasukan pengakap, okey, sama ada di sekolah, di daerah, negeri dan kebangsaan, okey, apakah sepanjang tempoh itu yang kita katakan sebagai pengalaman yang kita boleh kongsikan bersama penonton, prinsip kepimpinan atau amalan terbaik atau tips-tips yang ada dalam dunia kepengakapan ini, okay? Untuk kita sama-sama memajukan lagi pengakap. Pertama pada saya lah, kita ikutlah kata-kata Robert Stanley tu. Iaitu kita menghargai pemimpin-pemimpin kita. Bukan senanglah suruh dia kerja. Dia setengah daripada pemimpin kita yang di sekolah tu adalah diarah oleh sekolah, oleh guru besar dia jadi pemimpin. Kadang-kadang yang tak ada latar belakang pengakap. Jadi bila sekolah dah suruh dia, kemudian dia pergi ke daerah, pergi ke negeri, kita suruh dia pula lagi. Kadang-kadang ada yang bosan, yang tak berminat. Jadi kita hargai, kita sokong dia, kita belai dia, kita faham dia. Saya katakan tadi bahawa kita mesti faham, kita dengar, kita hargai, kita iktiraf dia. Jadi dengan cara itu, pemimpin-pemimpin kita akan jadi lebih suka dalam membantu kita dalam pengakap. Yang keduanya ialah kita dengan majlis. Kita mesti baik dengan majlis. Majlis banyak kerja. Macam Johor, Setiausaha Kerajaan. Setiausaha Kerajaan tu paling kurang 30 jawatan lain selain daripada jadi SUK, dia kena buat. 30. Pengurusi itulah, pengurusi inilah, pengurusi majlis inilah, majlis itulah. Jadi kita mesti cari waktu yang terluang bagi dia dan kita jumpa dia dan kita sentiasa merendah diri. Kalau nak ikutkan majlis ni dengan Pesuruhjaya Negeri, Pesuruhjaya Negeri lebih tinggi kalau ikutkan dalam POR tu. Tapi kita terpaksa merendahkan diri kita dengan tujuan supaya majlis membantu kita. Saya rasa saya dapat sokongan daripada majlis dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, kita selalu berkumpul. Pada saya lah, selalu berkumpul. Kalau kita lihat pembentukan Land Union, kenapa gagal? Kerana orang yang punya semangat kebangsaan ni selalu kumpul. Dia kumpul, bincang, bincang, apa nak buat. Jadi pengakap di Johor ni, mereka selalu bincang. Tanpa saya pun mereka selalu bincang. Informal. Di mana-mana, di kedai kopi, di KFC, di McDonald atau di mana-mana dia kumpul malam bincang. Okey, kita buat ni. Dan saya selalunya bersetuju dengan apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin saya. Jadi pada saya itu resepi yang boleh saya kongsi bersamalah. Iaitu kita menghormati pemimpin-pemimpin kita. Kita selalu rapat dengan dia. Jangan ada gap. Jangan ada lapisan atau batasan antara kita dengan dia. Jadi kalau kita tak ada lapisan, permudahkan pada kita untuk menjalankan apa yang kita hendak, dia akan buat. Resepi tak banyak, itu je. Tak payah modal pun. What I know,
what I've gone through, selalu sincere. Selalu sincere satu, kata orang, tadi datanglah idea tu. Selalu be sincere, menolong orang setiap masa. Boleh Puan Haja ataupun Tuan Haji kongsikan, ada perbezaan tak berpengakap pada zaman Puan Hajah dan Tuan Haji dahulu dengan sekarang? Budak-budak pengakap dahulu dan sekarang, skim ataupun pakaian ke, aktiviti ke yang kita boleh kongsikan perbezaan tu? Pada saya memang ada perbezaan lah. Dulu mudah, minat tu mendalam dalam pengakap-pengakap. Sekarang ni kadang-kadang bukan semualah, ada sedikit dengan peratusan yang kecil lah. Yang masuk pengakap hanya kerana terpaksa, dan ini yang terpaksa kita permudahkan dia supaya menyokong pengakap-pengakap. Kadang-kadang ada yang kita lantik jadi penolong sejarah daerah, dia gairah sangat dengan pengakap-pengakap. Lebih-lebih lagi pengakap-pengakap ni melibatkan budak-budak muda kan. Jadi kadang dia seronok begitu saja. Dia seronok gitu. Sebenarnya pengakap ini walaupun dia banyak kepada fun, pengakap ni fun, tetapi dia ada proses pembelajaran berlaku. Jadi ada yang tak faham tentang proses pembelajaran dalam pengakap-pengakap. Yang ini yang saya rasalah yang terdapat dalam kalangan pemimpin-pemimpin sekarang ini. Dia tidak begitu memahami arti pengakap. Jadi dia mengajar pengakap tu pun dalam selapis saja. Dia tak ada falsafah di sebaliknya. Kita nak cari falsafah di sebaliknya itu. Kemahiran berfikir yang ada dalam pengakap-pengakap. Perlu kita ada kemahiran berfikir dalam pengakap-pengakap. Kita perlu cari falsafah di sebalik aktiviti yang dijalankan. Ambil contoh ikatan. Kadang-kadang kita buat ikatan kan. Pemimpin dah tak tahu. Dia tak tahu nak buat ikatan. Jadi dia minta bantuan siapa, kumpulan sebelah ke atau budak senior ke. Tapi sebagai pemimpin, kita mesti tahu apa gunanya ikatan. Apa falsafah di sebalik ikatan. Jadi itu yang kita nak tekankan kepada pemimpin-pemimpin. Jadi saya kata itu yang jadi sekarang lah. Minta maaf cakap lah, kadang pemimpin-pemimpin di sekolah menengah ada susah sedikit lah bagi kita nak adopkan dia kepada pengakap-pengakap ni. Dia anggap bahawa dia sebagai guru penasihat. Itu yang pada saya lah yang perbezaan. Tak macam dulu. Dulu sebagai pemimpin pengakap, dia memimpin. Dia nak cuba seberapa baik yang boleh, dia nak hadir kursus. Dan dia seberapa boleh yang boleh, dia nak jalankan apa-apa tugas yang diberikan pada dia. Pandangan Hajah Juria pula macam mana? Banyak beza dia. Berpengakap sekarang ni, sorry to say, is melepaskan duty. Pengakap masa saya masuk is interest. Is interest. Got bored staying at home. Itu satu. Got bored staying at home, you go and do outside activity pengakap. Tapi sekarang ni with the gadgets, WhatsApp lah, all the online apa semua tu, you don't want to go out. Ini nak kata tak elok pun marah orang nanti. You don't want to go out. Baiklah penonton sekalian, kita berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini. Ayah,
kumpulan 17 SK Pekan 2. Saya Tuan Elijah Aulia binti Tuan Muhammad Izan dari kumpulan 9 SK Layang-Layangan, Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat Hari Pengakap Malaysia. Nama saya Hans Yukong dari Persekutuan Pengakap Malaysia WP Labuan, dan saya mengucapkan selamat Hari Pengakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Miskor bin Tulka, Pesuruhjaya Daerah Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Kuala Muda, Sungai Petani Kedah, ingin mengucapkan selamat Hari Pengakap Malaysia. 113 tahun Pengakap Malaysia terus cemerlang, gemilang dan terbilang dalam satu keluarga Malaysia. Hai, saya Daniel Iman Hanif bin Suhizul Hisam dari kumpulan 14 Pontian Johor ingin mengucapkan selamat Hari Pengakap Malaysia. Saya Rodi Isnan Shah bin Julahi, pengurusi program Negeri Johor, mengucapkan selamat Hari Pengakap Malaysia. Assalamualaikum dan salam pengakap. Pengakap mengajar saya bahawa erti kehidupan hidup manusia untuk berdikari dan bertanggungjawab terhadap bangsa, agama dan negara. Oleh itu, saya ucapkan selamat menyambut Hari Pengakap Malaysia tahun 2021, sekali berpengakap, seterusnya berpengakap. Assalamualaikum dan salam pengangkap. Nama saya Muhammad Dib Aizul bin Ishaq dari Pusat Tingkatan 6 Tun Syed Zahiruddin, Merlimau, Melaka. Pengangkap mengajar saya erti kehidupan dan menghadapi segala cabaran. Sekali berpengangkap, selamanya berpengangkap. Selamat menyambut Hari Pengangkap Malaysia tahun 2021. Salam pengangkap. Alhamdulillah, kembali kita ke dalam program bicara tokoh-tokoh pengakap 2021 bersempena Hari Pengakap Malaysia. Bagi yang baru mengikuti, bersama-sama saya ke udara secara langsung ini, dua orang tokoh pengakap yang cukup lama berkhidmat dalam dunia kepengakapan, iaitu Tuan Haji Yaakob dan Puan Hajah Juriah. Baiklah, sebagai otai atau orang lama dalam pergerakan pengakap, apakah kata-kata semangat yang boleh diberikan kepada generasi muda untuk terus berpengakap pada hari ini? Yang my younger generations now, baik yang dah tua tapi younger than me, first apa yang kita nak buat, kita mesti ada motif. Mesti ada motif. Aku buat ni untuk sebab aku nak seronok. Aku buat ni sebab aku nak ajar dia orang my knowledge that I got from my teacher before. Apa yang mana satu you nak pilih? You nak pilih macam nanti dia bertanya macam Akela, Akela pilih yang mana? Saya nak seronok. Kalau seronok, you tak usik orang. You buat aktiviti, you create aktiviti, you memasak. Sekarang pengakak nak masak, dia tak buat pun. Kita buat memasak. Kita menjahit. Sekarang ni ada menjahit. Benda tu ada tapi tak buat. Akela. Dulu I jadi Akela dia panggil. Akela. Kalau dulu ada tak jahit lubang butang. Tahu pun tapi tak buat. Bila baju you koyak nak bubuh balik lubang butang, mak pergi. Kami dulu tak. Sebab dalam pengakap kita ada belajar jahit lubang butang. Dan macam saya dulu, Akela dulu belajar macam mana nak buat ayak. Buat air teh ke apa ke, belajar. Sebab Akela balik ke rumah tak ada servant. Akela kena buat sendiri. Lepas tu ada adik nak kena jaga. Jadi kena buat sendiri. Akela duduk dengan mak tiri. Mak tiri tu baik kan main. You sendiri, hati you kata semua mak tiri jahat. Itu sebab you jangan fikir yang bukan-bukan. Tuan Haji Yaakob, ada apa-apa pesanan untuk muda-mudi sekarang dalam berpengakap?
Pertama pada saya, cintakan pengakap itu sendirilah. Hargai. Kita, macam saya katakan tadi, peraga diri. Jadi kalau dia peraga diri, dia bangga sebagai seorang pengakap, mudah. Kita nakkan dia jadi pemimpin pengakap yang berjaya. Kalau jadi ahli pengakap biasa, pengakap sekolah, dia pengakap yang berjaya. Jadi skim yang disusun oleh pejabat tu memang ke arah itu. Begitu juga manik kayu yang disusun oleh bahagian latihan pengakap ke arah itu. Kalau dia tak ada latihan, susah bagi dia untuk nak memajukan pengakap-pengakap. Begitu juga budak-budak. Kalau dia tak ikut skill macam mana, usaha maju jaya, keris, gerangsa, perak, emas, kemudian pengakap raja akhirnya. Kalau dia tak dapat yang itu, memang sukar bagi dia untuk nak menghayati pengakap-pengakap. Sebab itulah kita tak heranlah pemimpin-pemimpin pengakap ataupun ahli-ahli pengakap yang telah berhenti dan bekerja, bila sebut pengakap saja, dia akan cakap, saya dulu pengakap. Dia akan sebut begitu. Kerana dia menjiwai pengakap itu. Bekas IGP kita, bekas ketua pengakap, ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan, dia pengakap. Tapi bila ada pengakap-pengakapnya, dia kata, saya dulu pengakap. Dulu Dato' Murad penguasa penjara pun gitu juga. Dia cerita, dulu saya pengakap. Dan ramai yang telah berjaya mendapat pengakap raja, bila dia berjaya dapat kerja, dia seronok dengan pengakap. Dia kata, aku berjaya ni kerana pengakap. Begitu juga mantan Perdana Menteri kita, Pak Lah. Pak Lah, kalau dalam majlis-majlis yang kita pernah jemput dia, dia akan sebut, dulu saya pengakap. Saya buat banyak contoh daripada pengakap. Jadi, kalau kita dapat orang macam ini, dia menjiwai pengakap-pengakap, maka mudah bagi kita untuk maju dalam pengakap-pengakap. Jadi saya seru kepada ahli-ahli pengakap, kalau masuk pengakap, jangan syok-syok gitu je. Ikut skim yang dibuat, yang diatur oleh ibu pejabat. Kalau pemimpin pengakap, ikut skim yang dibuat oleh bahagian latihan. Kalau tidak, dia pengakap gitu je. Pengakap syok sendiri. Jadi kalau misalnya saya katakan tadi, pengakap, dia jadi pengakap, dia dapat skim, kemudian diberi pengiktirafan, ada majlis rambu, dia lebih seronok. Jadi budak-budak ni, bila dia jadi ahli pengakap, dengan diberi pengiktirafan, dia akan jadi ahli pengakap yang terbaik. Jadi saya suruh ahli-ahli pengakap, ahli-ahli murid-murid yang jadi pengakap, pemimpin pengakap, jiwai pengakap. Faham apa yang ada dalam kandungan itu. Sebab tu kadang-kadang sukatan tu macam pada dia tak seronok. Nanti belajar ikat, besok belajar bendera, pada dia tak seronok. Tapi jangan lupa, pengakap, dia bukan saja intipati dia kepada skim tu saja, tapi dia ada juga pengayaan-pengayaan lain, jambori, hiking dan sebagainya. Saya pernah katakan bahawa pengakap ni santapan rohani dia, santapan utamanya ialah silibus dia tu. Dia mesti habiskan silibus dia. Pemimpinnya ke budak dia. Tetapi ada yang menyedapkan dia dalam pengakap-pengakap. Kalau kita makan, pergi kedai KFC, kalau kita makan ayamnya tak sedap. Mesti ada side order tu. Side order ni yang penting. Jadi dalam pengakap-pengakap ada side order. Side order ni ialah aktiviti pengakap. Aktiviti pengakap ini adalah terjemahan daripada undang-undang dan persediaan. Jadi kita buat aktiviti itu bukan aktiviti saja-saja, tapi suruh dia maju ataupun hayati undang-undang dan persediaan pengakap. Saya ambil contoh, kalau pengakap di Thailand, dia lebih banyak kepada craft. Dia ada sukatan dia, tapi ada craft, banyak pada craft. Sebab tu dia kalau ada barang-barang terbuang, dia boleh hidup. Indonesia kepada kebudayaan, banyak kebudayaan. Sebab tu dia kalau mahir dengan kebudayaan, dia boleh hidup.
Jadi kita harap budak-budak kita begitulah. Sekitar dia tu yang membantu kehidupan dia. Jangan ilmu skim tu aja, tapi aktiviti-aktiviti lain yang jadi pengayaan dalam pergerakan-pergerakan. Kemudian undang-undang pengakap itu juga, kalau pada saya, persediaan pengakap itu taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang setiap masa menurut undang-undang pengakap. Pada saya yang bawah tu dulu, menurut undang-undang pengakap. Kerana menurut undang-undang pengakap itu adalah bagaimana kita nak bentuk diri kita, percaya, taat, kasihkan binatang, jimat cermat, itu. Dah dapat itu, baru kita nolong orang. Akhirnya kita ada semangat patriotik. Pada saya lah. Memang persediaan tu memang cukup bagus untuk manusia. Tapi dalam pengakap, saya cuma pada saya lah, sebaiknya di bawah dulu. Menolong menurut undang-undang pengakap. Undang-undang pengakap itu masuk persediaan dan nilai murni yang nak kita berikan. Dan lepas tu baru kita menolong orang. Kita tengok sekarang kembali dalam COVID ni, ada tahu dalam pengakap menolong? Ada. Buat baju PPE. Kalau dulu zaman banjir, ada tak budak pengakap tu buat? Ada. Nolong banjir, mangsa banjir. Kemudian dulu Sultanah, Hospital Sultanah Aminah terbakar. Budak pengakap ada tolong. Jadi sukarelawan. Jadi benda tu datang bila kita dah menghayati. Balik semula perkataan menghayati pergerakan pengakap. Itu saja. Baiklah, Tuan Haji, dalam masa 1 minit, apakah pesanan ataupun kata-kata hikmat yang boleh Tuan Haji berikan kepada semua ahli pengakap yang sedang menonton kita pada ketika ini? Okey, dia 3F. Pada pengakap ni 3F. Fun, Friend, Future. Fun ini ialah dia belajar apa-apa juga dengan keseronokan. Belajar di samping, guide by the side. Dia belajar daripada sampingan. Yang kedua dia friend, banyak kawan. Kalau macam saya banyak kawan dalam dan luar negara. Yang ketiga ialah future, kerana membina nilai dia, nilai peribadi dia, nilai kehidupan dia pada masa akan datang. Jadi kalau dia dapat amalkan 3F ni, memang dia jadi pengakap yang baik. Itu je. Hajah Juria pula, apakah kata-kata hikmah ataupun tagan yang ada pada Puan Hajah Juria untuk dikongsikan, diberikan kepada anak-anak pengakap pada hari ini? 1 minit saja. Always be kind to others. Others will be kind. Others will be kind to you. Itu dia. Always be kind. Jangan have wild thought about them. Bila dia tengok 2-3 kali, kita kata, tu mengata lah tu. Never. Sebab I got that experience. Tu mengata lah tu. Bila nak pergi tepi jalan, tunggu bas tak datang, orang yang duduk mengata tadi bawa you dengan kereta dia. Tuhan tunjuk. Tuhan akan tunjuk. Baiklah semua, kita telah pun berada di penghujung rancangan Bicara Tokoh-Tokoh Pengakap bersempena sambutan Hari Pengakap Malaysia 2021. Dan pastinya banyak pengalaman serta perkongsian yang boleh kita ambil iktibar dalam semua perkara untuk menjalankan aktiviti berpengakap, sama ada secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Okey. Perkongsian dua tokoh pengakap ini merupakan salah satu proses pengurusan ilmu ataupun knowledge management yang disebut oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara di awal program ini. Ahli pengakap sekalian, marilah kita bulatkan tekad bersama menentang COVID-19 agar kita boleh kembali ke lapangan melakukan pelbagai aktiviti seperti biasa dan apa saja cabaran yang mendatang kita tempuh bersama. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi, selesai sudah tugasan diberi,
di lain masa bersua lagi. Untuk itu, sekian dahulu dari saya, Nurhayati binti Manap, sebagai moderator pada kali ini. Yang baik segalanya dari Allah dan segala kekurangan semasa mengendalikan program ini adalah milik diri saya. Terima kasih kepada semua yang menonton dari awal sehingga akhir program ini. Sehingga kita berjumpa lagi dan jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Salam pengakap. Saya Muhammad Rizal bin Mat Said, penolong Ketua Pusdaya Pengangkat Negeri Johor, bahagian antarabangsa, mengucapkan Selamat Hari Pengangkat Malaysia. Salam pengakap. Kami, skuad Boboiboy Kuasa 3 dari SK Membidai Wilayah Persekutuan Labuan, kumpulan 27 ingin mengucapkan Selamat Hari Pengakap Malaysia. Saya Raisa Safia binti Ramli daripada 147 Batu Pahat, Johor. Selamat Hari Pengakap Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Saya Aiman Hamizah bin Abdullah dari Kumpulan Pengangkat Pertama Daerah Keluang yang mengucapkan Selamat Hari Pengangkat Malaysia. Wira Angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam pengakap. Saya Muhammad Zain Darwish bin Muhammad Izwan dari Kumpulan 15 Batu Pahat ingin mengucapkan Selamat Hari Pengakap Malaysia. Assalamualaikum dan salam pengakap. Saya Maisarah Hanafia daripada Kelaneji Batu Pahat, Johor ingin mengucapkan Selamat Hari Pengakap Malaysia.